سيئاتنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh yang akan bersama kita di halakah ilmu pada pagi ini untuk memimpin bacaan Yasin, doa serta tazkirah kisah-kisah daripada Al-Quran yang berusaha Puan Rosniyati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenut Iman yang dihormati, yang dikasihi para sahabat pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah mengimarah kuliah subuh pada pagi ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta dan mentadbir segala yang di langit dan di bumi. Selawat dan salam ke atas Rasul junjung yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat baginda. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat, nikmat serta inayah yang dianugerahkan kepada kita dipilih berada di Google Meet pada pagi ini. Mudah-mudahan mendapat berkah pertambahan ilmu berada di halakah ilmu walaupun di mana kita berada pada hari ini. Bagi memberkati majlis kita, kuliah subuh kita pada pagi ini, marilah simak sama-sama kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk membaca umul kitab ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dianugerahkan rahmat, keberkatan kita berada di halakah ilmu. Para sahabat jannah yang dikasihi, mohon kerjasama. Ada lagi tu yang belum tutup mikrofon. Ya, kita sepanjang kuliah berlangsung diingatkan supaya menutup mikrofon. Mudah-mudahan kuliah kita tidak diganggu dengan mikrofon yang dibuka kerana dia mengganggu kepada majlis kita. Kepada yang ingin membuka kamera dipersilakan, tapi pastikan menutup aurat. Mudah-mudahan tidak mengganggu rakan-rakan ataupun mengganggu konsentrasi sahabat-sahabat untuk mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita terus memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kesembuhan, menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji. Faiza maridtu fahuwa yashwin. Berilah kesabaran di atas derita ujian Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa ke atas setiap sesuatu. Mudah-mudahan diberi syifa kepada Afikah Munira Muhammad, itu untuk COVID, Muhammad Rashid Amrul Razak, Muhammad Arifin, Muhammad Syukur, Muzaina Muhammad, Muhammad Ryan Anaki, Muhammad Arifin, Anurania Malaika binti Muhammad Arifin, Rima Sazlina, Rosmi Yusof, Nur Amira Rosmi, Ismail Muhammad Yunus, Niza Adila Hamzah, Nur Arina binti Ibrahim, Khairul Bariyah Harun dan keluarga, Syed Abdul Halik bin Syed Malik, Azira Muhammad Syariat, Nuliah Laji, Barudin bin Laji, Adil Faris bin Muhammad Anil Hafiz, dan Azilah Rahim serta Arifah Marina binti Muhammad, iaitu
jangkitan denggi, dan juga kepada mereka yang diuji dengan berbagai penyakit, untuk Muhammad Saiful Karimi bin Mak Yusof, Haji Hashim Adam, Azrina Jabar, Faisal Asamani, Amruddin Hamidi, Syarif Anur Raza, Rosilawati Syarif, Ruslinda Abdul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasnina Abu Nasir, Azmi Azali, Nurul Akidah Zulkifli, Haji Abdul Halim, Haji Ishaq, Khairul Bari Harun, Ibrahim Hamis, Ismail Muhammad Yunus, Halimah Yub, Rohani binti Awang, Siti Mariah Abdul Jalil, Maznah Muhammad Syarif, Ismail Muhammad Yunus, Najahah Abdul Rahman, Rusdin Bakhtiar, Nur Aziza Osman, Jaruhai Zahadi Ahmad, Sofyan Ahmad, Siti Hawa Abdul Rahman, Azihan binti Maksaman, Abdullah binti Deraman, Wan Mah binti Wan Mat, Adam Rafiki bin Muhammad Hijar, Fazilah Muhammad, Haji Muhammad Najib Lutfi bin Mat, Haji Nordin Osman, Yazid Painan, Haniza Hashim, Siti Halimah Muhammad Ruzni, Muhammad Ilham Danish, Muhammad Iqbal, Siti Zalika Siddiq, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Nur, maaf saya tak nampak, yang ke-90, Nur Ainun binti Cik Omar, Syamil Husaini, Muhammad Yusuf, Sazwani Husaini, Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf Haji Umar, Wan Muhammad Nasir, Wan Yusuf, Haji Aminah binti Abdullah, Sariyah binti Idris, Nurul Azhani Azhar, Wan Nur Asmah Haji Wan Daud, Wan Haniza binti Haji Wan Daud. Dan juga pada pagi ini kita juga doakan kepada Ayahanda Roha Salim, AJK Gema Nur Iman dari Brunei, di mana ayahanda beliau Salim bin Ranggas yang dimasuk ke hospital. Mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, dan terus kita mendoakan kepada semua 278 yang mohon kita doakan diberikan syifa yang sempurna, insya-Allah, dengan berkat kita membaca Yasin dan doa kita pada pagi yang penuh barakah ini. Jadi majlis tanpa melengahkan masa lagi, mempersilakan Al-Fadil Ustaz Aliyin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dengan segala bangga dan sukacita, saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Terima kasih Daun Keladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Pagi itu mata cerah ke tak cerah tu? Pagi mata buka besar tak? Alhamdulillah buka besar. Masya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam ceria, salam semangat. Alhamdulillah Ustaz hari pun ni. Ustaz ceria Ustaz. Syukur. Ustaz Alhamdulillah. Ustaz. Syukur. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah, dialah yang telah menghidupkan kita pagi ni. Ba'dama amatana, setelah malam tadi mematikan, yakni menidurkan kita. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah juga nanti kita semua akan kembali, insya-Allah. Alhamdulillah kita pun tak lama ada di Google Meet. Besok mungkin ada, besok juga mungkin kita sudah tidak akan lagi ke Google Meet. Kita sudah ke alam yang lain. Alhamdulillah, Allah bagi lagi peluang, Allah bagi lagi kesempatan pagi ni. Kita nak baca Yasin. Kita nak baca, berdoa, mohon kepada Allah kesihatan orang-orang yang kita doakan. Hajah Roha tadi, ayahnya orang tuanya berada di hospital. Saya dengar tadi tu. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, sihat, kembali, afiat, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Dan kita doalah sama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Saya nak cerita satu hadis sebelum kita mulakan bacaan Yasin tentang sakit. Sebab kita cerita ni tentang doa dan penyakit dan sakit kan.
Rawal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. An Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku ketika mana aku sakit. Wala a'qilu, masa tu aku sakit, kepala aku tak boleh fikir. Kepala dia macam terganggu, tak boleh fikir. Buntu, bukan buntu saja, dia tak boleh berfikir. Otak jam, orang kata otak jam, tak boleh nak fikir, sakit. Fatawadda'a Rasulullah, lalu aku melihat Rasulullah berwudu. Setelah Rasulullah berwudu, apa yang Nabi buat? Fasabba alayya min wudu'ihi. Setelah Nabi wudu, bekas air Nabi wudu itu Rasulullah siramkan ke atas aku. Setelah Nabi siramkan ke atas aku, fa'aqaltu. Lalu terus aku kembali sembuh, waras dan boleh berfikir seperti mana sedia kala. Ini contoh keadaan sakit pertama. Yang kedua, contoh perbuatan yang baik menziarahi orang sakit dan membuat inisiatif jalan membantu meringankan beban orang sakit. Cuma Rasulullah ni ada kelebihan, bekas cucian tubuh yang melalui tubuh Nabi, air wuduk itu ada barakahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siramkan air yang keberkatan itu kepada Jabir bin Abdullah, dan terus pada ketika itu beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pagi ini dengan berkat kita mohon kepada Allah, dengan berkat selawat, dengan berkat kita mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita dan kepada orang yang kita doakan syifa dan kesembuhan. Kita buat pagi ni ada tujuan, dan kita baca bukan sekedar mendengar bacaan orang lain saja. Jangan mendengar saja, ya mendengar pun baik juga. Tapi bacalah sama surah Yasin, ikuti sama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati hidup kita dunia dan akhirat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا وعافهم min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hening pagi duha yang penuh dengan keberkatan, kami himpun dan berkumpul pada hari yang pernah diingatkan oleh Rasulullah, pada hari yang penuh dengan sejarah dan isinya, pada hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkatannya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, sahabat kami, keluarga kami yang sedang menempuh ujian sakit, yang sedang ditimpa dengan kesakitan, yang diuji dengan ujian yang berkaitan dengan keafiatan mereka, kami dengar rendah hati, ya Allah. Mohon kepadamu, ya Allah, selapang hati kami menerima setiap takdirmu, selapang hati kami menerima setiap ketentuanmu, selapang hati kami menerima segala kurniaan pemberian daripadamu, selapang hati kami menerima setiap satu ujian yang engkau timpakan kepada kami. Selapang hati kami, ya Allah, redha dengan setiap satu perkara yang telah engkau jadikan dan tentukan dan engkau takdirkan ke atas kami. Namun kami tetap sebagai hamba-Mu merayu dan meminta, ya Allah, apalah kiranya engkau dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu yang begitu luas, berikanlah, ya Allah, kesihatan, keafiatan dan kesembuhan kepada sahabat kami, keluarga kami, jiran kami, kenalan kami, yang kami sebut namanya ataupun yang sentiasa berada dalam ingatan hati kami. Sembuhkanlah mereka, ya Allah, permudahkanlah urusan ibadah mereka, ya Allah, ketika mereka sakit dan selepas nanti mereka sembuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada mereka imannya, berikanlah kekuatan kepada mereka taqwanya, berikanlah kekuatan kepada mereka kehambaannya kepadamu, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang sabar, orang yang rida, orang yang lapang hatinya, orang yang melaksanakan tuntutan-tuntutan yang diwajibkan ke atas mereka sebagai hamba-Mu. Jangan sampai sakit yang menimpa menjadikan mereka memberontak dengan takdir. Jangan sampai, ya Allah, kesakitan penyakit yang menimpa mereka menjadikan mereka menyesali atas ketentuan-Mu. Jangan sampai, ya Allah, segala apa ujian yang tertimpa ke atas mereka itu menjadikan mereka lalai dalam menyempurnakan ibadah mereka kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihat itu makhluk-Mu. Engkau yang menciptakan sihat. Sakit juga adalah makhluk-Mu, ya Allah. Engkau juga yang menciptakan sakit. Sihat dan sakit kedua-duanya adalah hamba-Mu, makhluk-Mu, ciptaan-Mu. Engkau berikan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil semula daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami dengan penuh rendah hati menerima dan reda atas setiap apa sahaja yang Engkau tentukan ke atas kami semua. Namun kami merayu dan merintih, apalah kiranya Engkau kembalikan keafiatan kepada mereka, agar mereka dapat kembali hidup seperti mana sedia kala, menambahkan amal yang soleh dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Dan sekiranya ada di kalangan mereka yang Engkau telah tentukan dalam takdir-Mu bahawa mereka akan kembali kepada-Mu, maka matikanlah mereka, ya Allah, dengan husnul khatimah. Kerana kami juga suatu hari pasti akan kembali kepada-Mu, ya Allah, dan kami juga memohon bagi kami agar kami juga dikurniakan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat datang kepada siapa yang baru saja bersama dengan kita pagi ni. Semoganya sihat walafiat, insya-Allah. Bismillah. Minta maaf, tekak kurang apa? Kurang apa nak sebut? Tekak kurang
Kurang apa? Kurang sihat. Kurang sihat. Kurang enak. Kurang power. enak, kurang sihat. Yang penting kan jangan tekak kurang ajar kan. Amin, mudah-mudahan. Baik. Alhamdulillah. Saya nak tanya satu soalan. Dalam banyak-banyak binatang, binatang apa yang paling tak sopan sekali dengan kita? Dalam banyak-banyak binatang, binatang apa yang paling tak sopan sekali dengan kita? Yang binatang Zebra. zebra Kenapa zebra pening kan nak fikir ni. Kenapa zebra? Dalam banyak-banyak binatang. Pagi ni macam susah pula teka-teki. Semua senyap sepi ni. Biasa laju je ni. Nyamuk Ustaz. Nyamuk Tak digigit tak sopan. Boleh juga zebra. Sebab dia pakai zip dengan bra je. Tu mungkin dia tak sopan dengan diri dia lah. Ni dia tak sopan dengan kita ni. Lalat. Alhamdulillah. Lalat sebab lalat dia nginggap kita Boleh jugalah. Tapi yang lagi tak sopan daripada lalat. Cicak. Cicak sebab apa? Sebab dia suka berak kat rumah kita. Berak dalam air. Dia suka berak. Anjing Ustaz, anjing. Anjing Anjing paling tak sopan Dia tak tahu cakap terima kasih. Dia cakap tak Melepaskan anjing tersebut. kita dah bagi makan tak pernah pula dia salam tangan kita cium tangan cakap terima kasih Melepaskan anjing tersebut. Nyamuk Ustaz, nyamuk. Melepaskan anjing tersebut. Nyamuk, ada kata lalat, ada Kutu kata Ustaz, kutu. Allah, ada yang Kutu dapat kat atas kepala. jawapan. Kutu, betul, tepat sekali. Dalam banyak-banyak binatang yang berani pijak kepala kita. Kutu nama dia. Dia tak ada tempat lain. Dia pijak kepala juga. Bukan sekadar tak cakap terima kasih, bukan sekadar hinggap. Dah lah dia ambil darah, dia pijak. Kurang ajar betul dia. Allahu Akbar. Salam ceria. Ya, betul. Ceria-ceria di awal pagi ni. Nak ceritanya tu. Teka-teki yang paling lambat dapat jawapan. Betul. Ini teka-teki paling lambat. Sampai hampir-hampir saya dah kira macam kecewa dah tadi dah. Nasib baiklah. TNI menang 1-0. Alhamdulillah. Baik, syukur kepada Allah. Pagi ni kita bila kita berfikir sikit, tapi teka-teki ni kan bukan benda yang betul-betul kita pun faham. Benda yang macam dia punya clue-clue dia sipi-sipi macam tu kan, sikit-sikit. Okeylah. Yang penting boleh faham lah. Hari ni kita nak cerita apa? Hari ni kita nak cerita tu dia. Nampak tu? Apa tu? Hari ni kita nak cerita pasal urusan agama kita. Tapi ada pula mi Bandung muar ni. Contoh saja mi Bandung muar ni, saya pun tak tahu betul ke tak betul resepi dia tu. Saya letak saja gambar. Saya nak ceritanya, kalaulah dalam kita ni, dalam urusan agama kita ni, selain daripada kita mesti dapatkan sumber yang betul, kita juga perlu kepada proses yang betul. Selain daripada apa? Sumber yang betul, kita juga perlukan kepada apa? Proses ilmu yang betul. Baik. Sumber tu contohnya apa? Al-Quran. Sumber ilmu contohnya apa? Hadis Nabi SAW. Sumber ilmu yang lain apa? Contohnya ijma' ulama. Sumber ilmu yang lain contohnya apa? Contohnya hukum qiyas. Itu maknanya sumber ilmu kita. Tapi daripada Quran, macam mana kita nak tahu hukum tu wajib? Sebab ada perintah dalam Quran, hukum dia wajib.
Ada juga perintah dalam Quran, tapi hukum dia sunat. Ada juga perintah dalam Quran, sebenarnya larangan. Jadi macam mana kita nak asingkan tu? Itu memerlukan proses ilmu. Maknanya ada proses dia. Apa? Macam mana nak faham? Macam mana dia punya step dia? Macam mana? Macam itulah. Dalam hadis pun sama. Kadang-kadang Nabi suruh kita buat. Hukum dia wajib. Kadang-kadang Nabi suruh kita buat. Hukum dia sunat. Kadang-kadang Nabi suruh kita buat. Hukum dia pula haram. Macam mana suruh tapi haram? Ada. Contoh. Nabi suruh kita buat dan hukum dia wajib. Contohnya Nabi suruh apa? Nabi suruh kita buat tapi hukum dia wajib, kita kena buat. Contohnya apa? Solat. Rasulullah kata puasa. Nabi kata wa aqimis solah. Nabi kata perintahkan, hendaklah kamu mendirikan solat. Maka jawapan dia solat, untuk solat 5 waktu, hukum dia wajib. Wajib. Ada juga benda yang Nabi suruh tapi hukum dia sunat. Apa dia? Contoh dia. Nabi suruh tapi sunat. Dia tak wajib. Baca Quran, Ustaz. Baca Quran. Baca Quran hukum dia sunat. Dia wajib hanya baca Quran surah Al-Fatihah dalam solat. Ketika tu wajib. Tapi pada dasarnya baca Quran tu sunat. Nabi suruh baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Sebab nanti Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi kita baca Quran. Tapi baca Quran kan hukum dia sunat. Bagus dibaca. Baik. Ada pula yang ketiga. Ni ingat ni, buat catatan ni. Dia punya contoh-contoh dia ni. Ada benda, perkara pula. Nabi suruh, tapi sebenarnya makna dia larang. Jadi sumber hadisnya, Nabi suruh. Tapi, rupanya makna dia larang lah. Oh, macam tu. Ada ke ustaz yang macam tu? Ada. Contohnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu dah tak ada rasa malu, kamu buatlah apa kamu nak buat. Kamu buatlah sesuka hati kamu apa kamu nak buat. Kamu buatlah tu. Ayat dia macam suruh. Tapi sebenarnya larang. Macam mak kita lah. Mak kita kalau marah anak-anak. Mak-mak kita dululah ceritanya. Kalau budak tu panjat pokok, duk terpanjat-panjat dan dekat maghrib terpanjat-panjat tu, kalau mak tu dia dah marah sangat, agak-agak dia cakap apa? Panjat lagi. Panjat. Jatuh baru tahu. Oh, ni banyak pengalaman mak-mak marah anak ni. Dia kata, engkau panjat lagi. Panjat. Engkau jangan turun. Engkau panjat tu sampai atas. Sebenarnya nak kata jangan panjat, dah maghrib dah, balik rumah. Tidur atas pokok. Tidur kat atas pokok. Siap tidur lagi. Ini betul mak 2 kali lipat ni. 2 kali ganda punya mak ni. Kuasa 2. Maknanya ayat tu bentuk dia suruhan. Kau panjat lagi. Kau panjat lagi. Contoh kedua. Itu mak-mak kita punya bahasa lah. Contoh dalam bahasa kita. Kalau kau berani, kalau kau rasa kau berani, kau langkah mayat aku dulu. Maknanya suruh langkah ke jangan berani-berani buat tindakan itu. Kan gitu kan? Maknanya kan jangan kau cuba-cuba berani. Maknanya kalau kau rasa kau nak buat benda tu, kau langkah mayat aku dulu. Dia bukan suruh langkah. Tapi dia nak bagi tahu, jangan kau sesekali cuba buat tindakan itu, aku tak akan boleh terima perbuatan. Itu ayat dia macam suruh, tapi bukan suruh langkah mayat. Ayatnya macam suruh panjat pokok, tapi sebenarnya bukan suruh panjat. Ayatnya, engkau buatlah apa engkau nak buat kalau engkau dah tak erti malu. Maknanya ialah jangan buat. Jadilah orang yang ada perasaan malu kepada Allah. Jangan buat perangai macam tu. Jadi, itu sumber hadisnya. Tapi proses nak faham, kena tanya para ulama' lah. Ulama' yang proses hadis tu, ini makna dia. Macam tu lah.
Okey. Dalam Quran pula, ini dalam hadis Nabi SAW. Jangan lupa selawat. Saya sebut nama Nabi ni SAW. Selawat. Baik, itu contoh. Contoh dari perintah-perintah dalam hadis. Sekarang perintah-perintah dalam Quran pula. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat, hafidhu ala salawati was salatil wusta, hendaklah kamu memelihara segala solat-solat dan khususnya solat pertengahan. Kata ahli tafsir solat asar, itu perintah tu. Perintah tu menunjukkan wajib tentang solat. Satu, dalam Quran ada perintah membawa makna wajib. Ada juga perintah dalam Quran tapi membawa makna sunat. Apa contohnya? Ya ayyuhal muzammil. Walaupun ayat tu asalnya wajib, tapi tak apalah, saya nak contoh saja. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam sekalipun dalam keadaan yang sedikit dan sebentar. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara waktu malam itu bertahajudlah kamu. Bertahajudlah kamu tu perintah. Tapi tahajud tu hukum dia apa? Tahajud tu hukumnya apa? Sunat. Sunat. Perintah juga dalam Quran. Tapi hukum dia sunat. Tapi ada juga perintah dalam Quran. Dia macam bentuk perintah. Tapi sebenarnya larangan. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maka sesiapa yang menghendaki, maka jadilah dia beriman. Dan siapa yang nak, maka jadilah dia kafir. Maka jadilah dia kafir tu bukan suruh jadi orang kafir. Tapi maknanya jangan sesekali dia memilih untuk menjadi orang kafir. Itu adalah amaran. Peringatan, betul maknanya. Kalau orang marah, suka tingkau lah. Engkau nak pergi pasar ke, kau nak pergi bandar, lantak engkau. Itu bahasa kasar. Maknanya jangan kau buat, aku dah tak setuju dengan kau ni. Orang dah cakap jangan pergi. Dia nak pergi juga. Nak pergi juga. Pergi juga. Nak pergi juga. Kita kata jangan pergi. Lantak engkau lah. Kau nak pergi, lantak engkau lah. Suka tingkau lah. Nak pergi, pergilah. Aku tak peduli. Dah tak peduli. Pergilah tu bukan suruh pergi. Sebenarnya marah. Kenapa tak nak dengar? Jadi kalau disebut, kalau dah nak sangat, jadilah kafir. Bukan suruh silakan jadi orang kafir, bukan. Tapi kalau dah degil sangat, dah tak nak dengar sangat, itu nampak ayatnya macam perintah. Tapi bila ditahu dia punya konteks ayat dia, ini sebenarnya peringatan keras. Macam itulah. Sebab tu sumbernya Al-Quran dan hadis, walaupun hadis yang sahih, tapi mesti ada proses. Kalau prosesnya betul, kita faham betul. Kalau proses tak betul, dia akan jadi faham yang tak betul juga. Contoh. Engkau nak panjat lagi pokok, panjat. Ye, mak suruh panjat lagi tinggi. Ye, mak kasih panjat lagi tinggi. Ini jenis tak faham bahasa betul ni. Jenis tak faham. Sebab apa? Dia punya otak dia tak proses dengan baik. Dia punya otak dia tak fikir, dia tak ada ilmu nak memproses sumber. Sumbernya daripada nasihat mak, tapi dia tak faham bahasa. Kalau macam itulah kita boleh faham keadaan dalam bahasa perbualan seharian kita hari-hari. Maka begitu jugalah membantu kita nak faham berkaitan Al-Quran dan hadis. Jom kita tengok. Kenapa saya cakap resepi masak mi bandung muar ni? Ada sebab. Ni cerita dia. Kalau sumber kita daging yang sahih, grade A, lada yang sahih, grade A, udang kering, sayur yang bagus, berkualiti, telur, ni yang harga mahal ni. Aduh, hai, Masya Allah. Cabaran dunia hari ni punya ekonomi. Dulu kalau tengah sesak-sesak, tengah susah, cari telur. Sekarang nak cari telur pun susah. Masya Allah. Dulu tengah susah-susah, makan telur. Sekarang nak makan telur pun susah. Ayam mogok nak bertelur. Ayam mogok. Baik, tak apalah tentang yang tu.
Kita nak cerita ni apa ni? Saya nak cerita, walaupun mi yang sahih, telur yang sahih. Sahih tu maknanya grade tinggi, betul, tepat, tak salah dan kualiti dia bagus. Lada yang sahih, udang kering yang sahih, udang kering yang sahih, sayur yang sahih, daging yang sahih. Tapi kalau diproses oleh chef apa nama? Nak bagi nama. Chef. Chef Wan. Katalah kita bagi kepada chef yang proses sumber-sumber yang sahih ni, agak-agak jadi tak mi Bandung? Jadilah. Jadilah, insya-Allah jadilah. Sebab dia tahu macam mana cara nak apa letak dulu, minyak dulu ke, lepas tu bawang-bawang letak ke, cara letak. Walaupun ingredient dia semua betul, tapi dia ada proses. Proses dia maknanya apa? Kuali dulu. Lepas tu apa? Minyak. Lepas tu apa? Tumis kan? Satu-satu step. Barulah dia akan jadi. Dia mesti ada proses dia. Lagi kalau dia pakar, dia tahu dia punya kadar berapa banyak yang perlu diletakkan perencah, barulah jadi mi Bandung muar yang sedap. Baik. Cuba kalau sumber yang sama, sahih, semua sahih, tapi kita beri kepada budak umur 3 tahun. Daging yang sahih, mi yang sahih, telur yang sahih, bagi kat budak umur 2 tahun agak-agak apa jadi? Mi Bandung jadi ke tak jadi? Jadi mi Maggi. Dia buat main bodoh. Ya ke? Tapi dia pakai dalil dia mi yang sahih. Budak tu kata saya pakai mi yang sahih. Daging yang sahih. Telur yang sahih. Ini nak tunjuk ajar pada kita, walaupun dia ambil daripada sumber yang sahih, hadis yang sahih, kalau proses hadis itu salah, kalau dia proses mi itu salah, kalau dia proses mi Bandung tu salah, jadinya mi bendang. Ada yang tulis mi bendang. Bukan jadi mi Bandung, jadi mi bendang. Habis semua sekali. Seperti itulah. Sebab tu saya selalu pesan, kalau orang, ini pentingnya proses. Jadi kalau chef daripada yang ini, sumber yang sahih diproses oleh orang yang betul-betul pakar, yang betul-betul mahir, maka dia akan jadi mi Bandung yang sedap kat sini. Tapi kalau sumber yang sahih diproses oleh orang yang bukan yang ahli dalam bidang itu, maka habislah telur pecah, mi dah tergabur, daging dah rosak dan sebagainya. Seperti itu juga hukum hakam agama. Nampak ni, saya tulis ni, saya buat ni analogi tau untuk kita faham. Sebab ada orang, sebahagian orang, bila dia menonton YouTube, dia tengok ada satu orang cakap, ini hadis yang sahih tuan-tuan. Ini hadis yang sahih tuan-tuan. Jadi dia dengar hadis yang sahih, dia jadi takut. Allah, hadisnya sahih lah. Hadisnya sahih. Orang yang cakap ni yang dalam YouTube ke dekat mana-mana lah, dekat TV ke apa, belum tentu dia memproses tu sahih. Belum tentu. Hadis yang sahih belum tentu diproses dengan cara yang sahih. Yang penting prosesnya. Okey, saya bawa contoh dulu. Tengok rajah ni untuk kita faham apa cerita dia. Atas ni ada Quran, ni sumber. Quran mutawatir. Hadis, ijma', qiyas. Ni lain lah. Yang ni yang tak apalah. Yang ni ada cerita panjang bawah ni. Ambil 4 dulu. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Baik. Istishab, masalihul mursalah. Baik. Ini sumber. Proses hukum dilaksanakan oleh imam 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali. Kenapa 4 orang ni, 4 imam ni dia proses hukum? Sebab dia yang paling pakar lah. Sebab dia pakar. Bila dia pakar, dia proses dengan cara yang betul, akhirnya hasilnya jadi mi Bandung ni lah. Mi Bandung tu maknanya menu yang sedap. Dia proses dengan proses yang betul, lahir satu hukum. Hukum dia harus. Maka kita ambil, terpulang. Kita nak laksanakan boleh, tinggal pun tak apa.
Dia proses hukum tertentu dengan kefahaman yang betul, dia kata hukumnya haram. Nabi larang. Dan hukum dia haram. Maka kita pun jauhkan diri, tak buat. Ada benda dia proses hukum tu, kata dia sampai masa dapat keluarkan hukum dia makruh. Maka kita elakkan. Sebaya mungkin kita elakkan. Kalau terbuat tak mengapa, tak dosa. Tapi elakkan. Contoh makruh, benda-benda yang makruh, contoh macam ni. Nampak ni? Apa nama dia ni? Apa nama dia? Kepak jari. Yang patah-patahkan jari. Patah-patahkan jari. Kalau kita buat dalam masjid ni tak bagus ni. Itu hukum dia makruh. Maknanya kita elakkan. Contoh, dia proses-proses hukum dia sunat. Proses-proses hukum dia wajib. Jadi kita ni, oleh kerana kita tak pandai masak mi bandung, tak apa. Yang penting kita tahu memilih mi bandung yang mana kita nak makan. Nak makan mi bandung yang chef buat ke nak makan mi bandung yang budak 2 tahun buat? Kita tak pandai masak tak apa. Paling kurang pandai pilih. Kalau saya pilih mi bandung yang chef masak. InsyaAllah sedap. Tapi Ustaz, budak yang 2 tahun ni buat pun dia pakai sumber yang sahih juga Ustaz. Telur yang sahih, mi yang sahih. Ya, telurnya sahih, mi-nya sahih. Dia yang tak berapa sahih untuk buat mi bandung. Jadi saya tak boleh pakai. Kalau tidak nanti saya makan mi telur nama dia. Mi lekit-lekit. Mi telur lekit nama dia. Mi lekit campur cili. Tak nak lah. Jadi kesan daripada proses. Baik. Macam tu juga seumpama begini. Jadi awak nak ikut mazhab ke? Awak nak ikut mazhab Syafi'i ke? Awak nak pakai Quran hadis? Ada orang dia tak nak pakai mazhab sini. Dia tak nak ikut mazhab. Dia nak pakai sendiri ni. Ni yang saya tulis ni. Saya tulis Dia nak duduk sini. Sendiri. Dia sendiri nak faham hadis. Dia ambil hadis sendiri, dia faham sendiri. Lepas tu bila kita kata awak salah tu, dia kata Ustaz, ini hadis yang sahih Ustaz. Hadisnya sahih, yang tak sahih awak. Dia nak faham sendiri ni. Ni nampak ni, yang bulat yang tengah-tengah. Dia nak faham sendiri. Dia nak sama macam chef. Padahal dia tak mahir dalam bab hukum hakam. Dia ambil Quran, dia ambil hadis, dia baca sendiri ijma', dia buat sendiri kias. Lepas tu dia proses sendiri. Akhirnya, nanti jadilah satu hasil hukum yang kita sebut sebagai banyak salah lah, sikit-sikit bida'ah. Itu kesan daripada tak nak mengikut ulama'-ulama' kita ketika mana memahami suatu hukum. Jadi itulah bezanya. Okey, saya bawa satu contoh lain. Tengok cara hadis sahih tapi difaham dengan cara yang tak sahih. Prosesnya tak sahih. Hadis sahih. Okey. Setakat ni yang saya terang ni boleh faham tak cerita dia? Faham Ustaz. Faham. Saya nak terangkan 3 perkara. Sumber sahih, proses mesti sahih, baru hasilnya benar. Baik. Orang yang paling pakar proses hukum namanya Imam Syafi'i. Kita follow saja. Kita follow. Kerana kita tahu kita tak berapa pandai. Bahasa Arab tak tahu. Ataupun bahasa Arab tahu sikit-sikit. Yang kita banyak belajar, antara belajar kelas bahasa Arab dengan makan nasi Arab, rasanya banyak makan nasi Arab lagi. Jadi maknanya kita, itu baru bahasa Arab, belum cerita kemahiran lain. Kita tak mahir. Jadi kita ikut. Kita ambil hukum yang dah siap. Kita patuhi, kita ikut. InsyaAllah mereka proses dengan cara betul. Okey, baik. Saya nak bawa satu contoh. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila satu anak Adam, ni anak Adam contoh, apabila ada seorang anak Adam dia meninggal dunia, maka terputuslah amalan dia kecuali 3. Amalan dia terputus kecuali 3. Yang pertama yang tak terputus, sedekah jariah. 1. Yang kedua tak terputus, ilmu yang bermanfaat. Ketiga yang tak putus ialah doa anak yang soleh. 3 saja. Nabi sebut 3. Jadi, ada tak Nabi sebut yang keempat? Al-Fatihah.
Ada sebut, Nabi sebut yang kelima. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada tak Nabi sebut yang keenam? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tahlil. Tak ada. Nabi sebut 3 saja. Jadi bila Nabi sebut 3 saja, kenapa kita baca Fatihah? Kenapa kita baca Yasin? Kenapa kita baca tahlil? Tuan-tuan, hadis sahih Nabi sebut 3 saja. 3 saja. Kenapa kita baca-baca yang lain-lain? Nabi tak ada sebut. Nabi sebut 3. Kalau Nabi sebut doa, doakan sajalah. Kalau Nabi sebut ilmu bermanfaat, ajar saja ilmu bermanfaat. Kalau Nabi sebut sedekah jariah, sedekah je lah. Nabi tak kata baca tahlil, baca yasin, baca apa. Nampak tak? Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Baik, apa yang terjadi dekat sini? Ni saya berlakon ni. Berlakon betul-betul ni. Hadisnya sahih tak? Hadis yang sahih. Apa yang tak sahih? Proses memahami hadis tu tak sahih. Hadisnya sahih tak? Hadis yang sahih. Apa yang tak sahih? Pemahaman dia terhadap hadis tu yang tak sahih. Apa yang tak sahihnya Ustaz? Dia faham bila Nabi sebut 3, bila meninggal anak Adam terputuslah amalannya kecuali 3, dia salah faham ialah dia anggap bahawa langsung orang yang hidup baca untuk orang yang mati pun tak boleh. Padahal Nabi tak cakap orang yang hidup. Nabi kata yang terputus amalan tu orang yang terputus amalan tu orang yang meninggal. Hadisnya sahih, awak yang tak faham dengan pemahaman yang sahih. Nabi sebut orang meninggal itu yang terputus amalannya kecuali 3. Nabi tak sebut orang yang hidup ni terputus amalan. Nabi tak cakap. Yang kita baca Yasin tadi ni, yang kita baca Yasin tadi, yang kita baca tahlil ke, baca Fatihah tadi tu, itu yang kita tengah buat ni, yang hari ni ada 295 orang ni, semua orang hidup ke orang meninggal ni? yang tengah dalam Google Meet. Bernyawa lagi Ustaz. Alhamdulillah ada nyawa kan. Rasulullah kata bila meninggal anak Adam terputus amalan dia. Memanglah orang dah meninggal tu terputus. Tengah mendengar ni. Kita ni masih hidup. Jadi amalan kita yang masih hidup, Nabi tak kata terputus. Jadi dia seboleh-boleh paksakan hadis yang sahih tu ikut pemahaman dia yang tak sahih. Patutnya dia ikut hadis. Tapi dia gunakan hadis yang sahih supaya paksakan hadis tu ikut pendapat dia. Ini namanya jenayah ilmu yang amat berat. Sebahagian orang dia tak nampak benda ni. Jadi bila dia gitu, dia dengar, Allah betul lah. Nabi kan dah cakap 3 saja. Yang kita, saya cakap astaghfirullahalazim. Bila yang cerita tu kadang-kadang pakai songkok, kadang-kadang ada pangkat, kadang-kadang kalaulah dia memegang jawatan pensyarah ke apa, Allah, saya jadi macam, kenapa macam ni sekali? Janganlah sampai ke peringkat macam tu. Kita harus hormat para ulama kita. Sebab tu kita perlukan ulama. Macam tadi tu yang 4 mazhab. Kita tak pandai semua bidang. Tapi kita kena menelusuri. Sebab tu kan saya sebut tadi, kita tak pandai keluarkan masak mi bandung sendiri, tak apa. Yang penting kita tahu pilih mi bandung yang mana yang kita nak makan. Saya nak makan mi bandung yang chef yang mahir buat. Kita tak pandai hafal Quran, hafal hadis, tak apa. Tapi untuk hukum hakam, tolong ikut pakar. Chef dia ada, namanya Imam Syafi'i. Tapi dia bukan chef masak lauk, nasi, masak makanan. Tapi dia chef tentang hukum hakam agama. Jadi dia dah proses, dia dah masak, dia dah susun semua ilmu dia dah susun. Kalau kita belajar solat, dia dah susunkan rukunnya 13. Dia dah dalam bab haji, dia dah susunkan rukun haji ada 6. Ke umrah, kita follow, insya-Allah. Kalaulah kita menuntut ilmu lama-lama pun kita akan jumpa jawapan dia. Betul yang chef tu buat.
Dan kita akan jumpa betul Imam Syafi'i buat. Kalaulah dalam bab memilih makanan pun kita berhati-hati, apalagi kalau kita memilih untuk kita ikut dalam urusan agama. Tapi Ustaz, sekarang ni yang muda-muda ni suka ambil yang mudah Ustaz. Itulah cabaran yang sedang dihadapi dalam dunia hari ini. Betul. Betul. Sekarang kita hadapi macam itulah. Ada orang kata akhir zaman, sebenarnya memang kita pun berada di akhir zaman, bukan sekarang aja. Sebelum kita hidup pun dunia memang sudah berada di fasa akhirnya. Dengan perutusan Nabi Muhammad sahaja sudah menunjukkan kepada memang kita berada di fasa akhir zaman. Tapi cabaran kita lebih berat lagi kerana sekarang ni ada media. Media yang mungkin kita sebut media sosial juga boleh menjadi media sosial. Jadi kena hati-hati dengan media. Bukan media tak bagus, media banyak manfaat. Cuma berhati-hati supaya kita bila kita nak memahami satu perkara tu, kita memahami dengan kita sebut peringkat demi peringkat. Kita perhatikan betul-betul. Walaupun kita sebut hadis yang sahih, tapi kena juga dengan kefahaman yang sahih. Kefahaman yang sahih. Contoh lain apa saya nak ingat-ingat ni, contoh yang senang nak jadi contoh lah. Selalunya contoh yang tadi itulah, apabila meninggal anak Adam, sebab hadis, sebab itu jadi amalan yang biasa dalam masyarakat kita. Jadi bila kita ingat contoh tu, betul lah, bila meninggal anak Adam, terputus, amalan yang terputus tu amalan yang meninggal. Amalan yang hidup, Nabi tak cakap terputus. Jadi hadisnya sahih, tapi perlu difaham dengan fahaman yang sahih. Contohnya gini, lagi satu. Saya bagi contoh. Ustaz, Ya. minta maaf. Lagi satu kan, ada yang cakap selawat Ibrahimiyah je boleh baca, yang lain tak boleh sebab ada hadis. Tu boleh tak Ustaz bagi contoh? Itu pun satu juga masalah kefahaman. Kesian kadang-kadang. Satu, kerana dia tu tak mengikut ahli sunnah wal jamaah, jadi dia selalunya berpandangan macam tu lah. Jangan ikut, dan kalau boleh tinggalkan terus. Pengajar yang macam tu tinggalkan. Cari orang yang lebih alim, lebih faqih daripada tu. Itu orang yang macam tu biasa dia sama ada terlalu jahil atau terlalu jahat. Antara dua. Kalau terlalu jahil kerana dia tak belajar, tapi kalau dia ada latar belakang agama, belajar tinggi-tinggi, itu kerana terlalu jahat cakap begitu. Orang yang Nabi tak pernah kata apabila selawat, hendaklah selawat dengan selawat yang aku ajar saja. Tak pernah. Tak ada hadisnya. Tak ada. Cuma minta kalau orang cakap gitu, Tuan Syekh, ada tak Nabi bersabda, janganlah kamu berselawat kecuali selawat yang aku ajar saja. Ada tak hadisnya? Demi Allah, tak ada sampai kiamat tak ada. Kenapa? Kerana selawat tu daripada Nabi pun boleh dibaca, dari selawat yang disusun oleh sahabat Nabi pun boleh baca, selawat yang disusun oleh para ulama, tabi'in dan para ulama pun boleh baca. Selawat bukan mesti yang dari Nabi saja. Tapi kalau kita memang nak baca selawat Ibrahimiyah, bagus, silakan, tak ada masalah. Tapi menganggap, alhamdulillah, menganggap bahawa selawat yang hanya dari Nabi saja baru boleh baca, atau menganggap selawat yang dari Nabi saja baru dapat pahala, itu Nabi tak pernah cakap, ayat Quran pun tak ada. Rekaan sendiri, tak ada hadisnya. Tak ada. Tapi orang percaya, oh betul lah. Orang, sebahagian orang bila guna nama Nabi je dia rasa takut. Oh betul lah, daripada Nabi saja yang kita kena baca. Nanti dulu. Ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran. Contohnya lagi satu, saya bagi contoh. Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu, ni cerita bab puasa, bab sahur. Apabila seseorang daripada kamu mendengar nida, idza sami'a ahadukumun nida. Apabila salah seorang daripada kamu dengar azan, wal ina'u fi yadihi, cawan dia masih ada kat tangan, fala yada'hu, maka janganlah dia letak cawan itu hatta yaqdi hajatahu, sehingga dia teruskan saja minum. Bila cawan kat tangan, ada air, dengar azan subuh, maka Rasulullah kata tengah sahur tu, jangan letakkan cawan, teruskan. Habiskan minuman itu, tak mengapa. Jadi ada orang dia, hadisnya sahih. Jadi ada orang dia faham macam tu, dia kata,
Bila dah azan subuh, kita masih boleh minum lagi. Selagi azan subuh tak habis, boleh sahur lagi. Sudah. Lepas tu dia pakat dengan Bilal supaya Bilal panjang sikit azan. Biar lama sikit. Sempat habiskan lagi sepinggan. Ya Allah. Dia ambil hadis tu sahih, tapi kefahaman dia tak sahih. Masa Nabi bersabda hadis itu kena lihat dengan hadis yang lain. Sebab hadis itu menceritakan tentang azan yang pertama. Dalam masa zaman Nabi, azan subuh dilaksanakan 2 kali. Hadis itu disebut ketika nak mencakap tentang azan yang pertama. Kalau azan subuh 5.30, azan pertama lebih kurang 4.45, 4.40. Maka masa azan yang pertama tu Nabi sebut, bila kamu dengar azan, cawan masih ada kat tangan, maka teruskan saja minum dan jangan letak. Sebab itu maknanya azan yang pertama. Dia tak belajar fiqhnya, dia proses sendiri. Dia proses ikut fikir dia sendiri. Jangan ikut tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah proses dah hadis tu. Dia dah beritahu hadis tu sebenarnya azan yang pertama, hadisnya gini-gini pukul, hadis yang berikut, yang dimaksudkan boleh minum lagi tu adalah hadis yang menceritakan azan yang pertama. Kalau tempat kita ada 2 kali azan yang pertama itu adalah fajar kazib, maka kita boleh minum sebab memang waktu dia masih banyak lagi untuk kita sahur. Dia ada proses dia imam dah buat. Tapi bila kita pakai, ustaz, ini hadis yang sahih ustaz, Rasulullah kata jangan letak minum. Dah dia tak letak cawan sampai pergi kerja pukul 8, dia bawa kereta, dia pegang cawan. Sampai tempat kerja pegang cawan. Kenapa awak pegang cawan? Nabi bersabda bila dengar azan cawan kat tangan pegang. Awak faham sendiri. Ya, inilah macam budak umur 2 tahun tapi nak proses daging tu sendiri, mi sendiri. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita pada pagi ini ada manfaatnya. Ingat contoh selawat tadi. Ingat contoh mi bandung, senang nak ingat. Ingat contoh Yasin, terputus amalan. Ingat contoh azan. Azan subuh masih boleh sahur, maknanya azan pertama. Yang saya nak cerita ialah hadis yang sahih, Quran yang sahih mesti diproses oleh pemahaman dan ahli yang sahih. Barulah hukum hakamnya jadi sahih dan betul. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapat diingat, mudah-mudahan dapat difaham, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dahulu, insya-Allah kita berjumpa insya-Allah petang ni mungkin ada ngaji, dan hari Rabu kita akan lanjutkan sikit perkara yang simple-simple tapi berkaitan dengan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Insya-Allah saya cuba fikir macam mana nak cari contoh-contoh yang mudah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Saya serahkan semula kepada pengacara. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, syukran jazilan, Al-Fadil, Ustaz Eliin Aminin, Muhammad Saleh yang berada bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan, syifa yang sempurna, syafakallah syifaan ajilan, berkat bacaan Yasin, selawat dan doa kita. Terima kasih atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat, banyak ibrah yang diperolehi tentang hukum hakam agama. Mudah-mudahan dapat tingkatkan pahaman kita supaya kita dapatkan ilmu daripada sumber yang sahih, daripada hadis yang sahih dan diproses oleh orang-orang yang ada pahaman yang sahih. Jadi kita kenalah berhati-hati, jangan terpengaruh dengan ajaran yang boleh memesongkan akidah kita, iaitu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gemenur Iman, juga kepada para sahabat jannah muslimin muslimat yang mengimarahkan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kita yang berhimpun pada pagi ini, Allah kurniakan rahmat, hidayah, dan Allah pimpin kita ke jalan yang lurus yang membawa kita ketenteraman dan kesejahteraan, jauh dari segala malapetaka dan sifat-sifat yang dikeji. Dan seterusnya untuk kuliah kita pada pagi ini, pukul 9 nanti, kuliah duha bersama dengan Al-Fadil, Ustaz Rushdi Ramli, kuliah gunakan kitab Rasulullah dalam Al-Quran,
9 pagi, pukul 2 bersama dengan Ustazah Helen untuk Muslimah saja untuk kelas tahsin. 5.15 sekali lagi jangan lupa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin untuk tahsin. Jadi sama-samalah ikuti kelas tahsin untuk baiki bacaan kita. Semoga kita dapat baca dengan betul insya-Allah. Dan pukul 8 malam bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Tadabbur. Pukul 9 Muslimah bersama dengan Ustazah Humairah Talaki, dan 9.15 bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim pengajian berkitab. Jadi itulah kuliah-kuliah kita sepanjang hari ini hingga ke kuliah Isyak. Jadi sekiranya ada kesempatan silalah bersama dengan ustaz-ustaz yang telah disediakan sepanjang hari ini insya-Allah. Dan sebagai penutup tirai pada pagi ini sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa boleh masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih JNI.